Selamat petang dan selamat kembali ke siri penyembuhan mukjizat. Kini di episod ketiga. Jika anda telah menonton episod pertama dengan episod yang kedua, kamu pasti sudah biasa dengan istilah kuasa raja. Saya perlu mengulangi bahawa kuasa raja tidak terhad, tidak eksklusif kepada pastor, kepada padri, kepada uskup ataupun pop. Kuasa raja milik semua pengikut Tuhan Yesus. Tidak kira jika anda telah menjadi pengikut selama 5 minit ataupun 50 tahun. Kuasa ini adalah di dalam kamu. Kuasa ini adalah pemberian Tuhan Yesus dan tidak boleh dimiliki melalui apa-apa perbuatan baik. Berdasarkan akaun-akaun penyembuhan mukjizat Tuhan Yesus dan rasul-rasulnya, kuasa raja paling kerap diaktifkan melalui penghardikan dan kuasa dalaman. Ini ditunjukkan dengan teliti di episod yang lepas, iaitu episod yang kedua. Tetapi hari ini kita akan meneroka modal penyembuhan mukjizat. Tetapi terlebih dahulu, saya ingin menjelaskan bahawa ini adalah panduan sahaja. Modal ini bukan kemestian. Ini adalah panduan sahaja. Ini adalah panduan sebab Roh Kudus boleh melakukan penyembuhan mukjizat dengan pelbagai cara. Bukan terhad. Kuasa Roh Kudus tidak terhad. Amin. Modal langkah demi langkah ini bertujuan memberi saudara-saudari panduan supaya boleh mula bergerak dengan kuasa raja dan melakukan penyembuhan mukjizat melalui tangan sendiri. Sekali lagi, modal ini adalah panduan sahaja dan bukan kemestian. Mari kita mula. Langkah pertama modal ini adalah temu ramah, atau dalam bahasa Inggeris kita bercakap interview. Di sini anda perlu bertanya soalan untuk lebih mengetahui situasi dan keadaan penyakit. Contoh soalan yang biasa saya gunakan adalah, di manakah sakit encik? Berapa lama encik sakit di situ? Adakah 2 minggu, 2 bulan, 2 tahun? Ada yang 20 tahun. Itu sebab kita kena tanya soalan dan interview atau menemu ramah pesakit tersebut. Soalan yang ketiga adalah, apa yang menyebabkan kesakitan ini? Adakah encik mengalami kemalangan? Adakah ini penyakit yang turun dari generasi ke generasi? Selepas saya menemu ramah, saya dapat jawapan tersebut, saya akan lebih memahami situasi dan keadaan penyakit itu. Saya boleh teruskan ke langkah yang kedua, iaitu mengaktifkan kuasa raja, iaitu langkah yang kedua. Melalui hasil temu ramah di langkah pertama, saya boleh menumpangkan tangan saya ke atas kesakitan yang tepat pada kesakitan semasa melakukan penyembuhan atau pengaktifan kuasa raja. Saudara-saudari kena ingat, terutamanya lelaki, bila letak tangan atau menumpangkan tangan, jangan letak terlalu kuat. Kalau tidak, kesian pesakit itu. Okey? Kita kena lemah lembut. Selepas menumpang tangan, tiba masa untuk menghadik penyakit itu. Kata-kata yang biasa saya gunakan, yang boleh saudara-saudari cuba juga, adalah seperti berikut. Bila saya menumpang tangan, saya akan berkata dalam nama Yesus Kristus. Penyakit sakit kepala contohnya, pergi sekarang. Saya mengarahkan darah untuk mengalir seperti biasa dan segala kesakitan untuk pergi sekarang dalam nama Yesus. Kamu nampak? Saya tidak berdoa kepada Tuhan. Saya bercakap terus kepada penyakit itu.
Itu adalah cara untuk menghadik, untuk menyembuhkan, untuk mengaktifkan kuasa raja yang sudah ada dalam kamu. Jika kamu sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus. Kalau penyakit adalah di bahagian lutut, jangan letak tangan di bahagian kepala. Letak di bahagian lutut. Kata-kata yang kamu boleh gunakan, saya bagi contoh lagi, adalah seperti berikut. Dalam nama Tuhan Yesus, otot, ligamen, tulang, penutup lutut, gel lutut, sembuh sekarang juga. Saya mengarahkan pemulihan sempurna dan pemulihan lengkap dalam nama Yesus. So, ini adalah dua contoh kata-kata yang saudara-saudari boleh gunakan. Ini adalah panduan saja, bukan kemestian. Kamu juga boleh mengubah suainya mengikut keadaan. Semasa melakukan penghadikan dan menumpang tangan, saudara-saudari digalakkan untuk menggunakan visualisasi atau visualization. So, semasa kamu menumpangkan tangan, gambarkan kuasa Tuhan sedang mengalir dari tangan kamu terus kepada tempat yang sakit itu. Biarpun kepala ataupun di lutut. Gambarkan kuasa Tuhan mengalir. Ini adalah dipanggil pelepasan kuasa dalaman. Yang sumbernya Roh Kudus. Ini yang kita bincangkan di episod yang kedua. Okey? Selepas melakukan pengaktifan kuasa raja, iaitu langkah kedua, kita teruskan kepada langkah yang ketiga. Langkah ketiga adalah pemeriksaan. So, di sini kamu meminta pesakit memeriksa keadaan tempat yang sakit. Minta pesakit melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh dilakukan. Sebagai contoh, jika pesakit tidak boleh mengangkat tangannya dengan lurus, minta dia cuba. Sekiranya pesakit itu tidak boleh merendahkan diri, meminta dia cuba. Kamu juga boleh meminta pesakit menerangkan keadaan sebelum dan selepas pengaktifkan kuasa raja. Jika tahap kesakitan sebelum pengaktifan kuasa raja adalah 10 tahap kesakitan, ya, berapakah tahap kesakitan selepas kami mengaktifkan kuasa raja? Kes yang mencatatkan perubahan baik tetapi bukan penyembuhan sempurna adalah tidak luar biasa. Dalam pelayanan kami, terdapat seorang wanita yang mengalami kesakitan pada lututnya selama 2 tahun. Gel lutut sudah tiada lagi dan kesakitan berada dalam lututnya semasa dia berjalan, semasa dia duduk dan semasa dia membangun setiap kali selama 2 tahun. Kami pun mengikut langkah pertama dengan langkah yang kedua. Kami menemu ramanya sebelum kami mengaktifkan kuasa raja ke atas kedua-dua lututnya. Selepas itu, kami teruskan ke langkah yang ketiga. Kami meminta dia memeriksa keadaan lututnya. Jadi dia pun bangun dan dia berjalan ulang-alik. Lalu dia berkata, kesakitan sudah turun separuh. Bermakna sebelum pengaktifkan kuasa raja, tahap kesakitannya adalah 10 tinggi. Selepas melakukan pengaktifan kuasa raja, kesakitannya telah turun separuh ke tahap 5. Adalah maklumat kami adalah untuk mengurangkannya supaya dia ke tahap kosong, terus tak ada sakit lagi. Penyembuhan yang sempurna. Amin. Apa yang kamu fikirkan patut dilakukan sekarang pada situasi itu? Wanita ini telah sembuh separuhnya, belum sembuh sempurnanya, sembuh separuh saja. Apa yang saudara-saudari fikir patut kami lakukan pada ketika itu?
Adakah kami akan cukup ucap Tuhan berkati kamu? Okey, bye-bye. Saya baliklah. Saya balik. Okey. Tidak. Tidak. Kami mengaktifkan kuasa Raja sekali lagi. Kami mengaktifkan kuasa Raja sekali lagi. Dan mengulangi langkah yang kedua, iaitu pengaktifan kuasa Raja dengan langkah yang ketiga, iaitu pemeriksaan. Kami mengulangi langkah-langkah tersebut sampai kesakitan itu pergi sepenuhnya. Dan itulah yang kami melakukan kepada wanita yang mengalami kesakitan lututnya selama 2 tahun. Hasilnya, wanita itu kini berjalan tanpa kesakitan, tanpa kesesakan dalam kedua-dua lututnya. Puji Tuhan. Adakah pengalaman ini terhad kepada saya saja? Atau rakan-rakan saya saja? Tidak. Ia juga boleh menjadi pengalaman kamu. Jika kamu percaya, jika kamu rela bergerak demikian dalam kuasa Raja. Bermula dengan model penyembuhan mukjizat ini sebagai panduan kamu melakukan penyembuhan mukjizat. Kamu boleh bermula sekarang. Langkah yang pertama, menemu ramah pesakit. Langkah yang kedua, mengaktifkan kuasa Raja melalui penghardikan dengan menumpang tangan. Langkah yang ketiga adalah pemeriksaan keadaan penyakit atau keadaan pesakit. Sekali lagi, model ini adalah panduan dan bukan satu kemestian. Ia bertujuan sebagai titik permulaan saudara-saudari, menggalakkan supaya saudara-saudari mengaktifkan kuasa Raja dalam kehidupan seharian kepada keluarga dan rakan-rakan sekalian. Dengan ini sajalah kandungan episod yang ketiga. Jumpa lagi di episod seterusnya yang kita akan berbincang tentang sebab-sebab beberapa orang tidak disembuhkan. Terima kasih dan kita jumpa lagi.